Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nu'azzimuhu wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid yang ke-9. Bahrul Mazi jilid yang ke-9. Kita masuk muka surat 81. Kita masuk pada bab maja'a fit taghlizi fil kadhib wadzur wa nahwi, yaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas mengeraskan seksa pada bohong, dusta dan seumpama. Malam ni kita nak tengok cerita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala marah sungguh kepada orang yang suka cakap bohong. Bohong, jaga baik-baik. Bohong ini termasuk dalam dosa-dosa besar. Pun begitu, bohong ini menjadi amalan kita hari-hari. Bohong. Dengan Allah kita bohong. Takbir saja kita Allahu Akbar, kita berikrar di depan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa tu ikrar di depan Allah, angkat tangan, bai'ah, taat setia di depan Tuhan. Sesungguhnya sembahyangku, ibadat aku, hidup aku, mati aku lillahi rabbil alamin, untuk Allah sahaja, tidak untuk benda lain. Kita ikrar di depan Allah sehari 5 kali, sekurang-kurangnya yang wajib. Sehari 5 kali sembahyang fardu yang wajib tu kita ikrar di depan Allah bahawa semua hidup kita, mati kita kerana Allah. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Janji di depan Allah, kita tidak akan sekutukan Allah dengan apa benda pun. Habis-habis sembahyang, kita engkar dengan janji kita depan Allah. Kita kadzib, kita pembohong di depan Allah. Pada malam ini kita nak tengok tentang beratnya seksa ke hati orang yang berbohong ini. Dengan ibu bapa kita bohong, dengan isteri kita bohong, dengan anak-anak kita bohong. Anak kita jadi satu orang yang bercakap bohong kerana kita berbohong dengan dia. Dosa bohong saja pun tak tertanggung kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia, ketahuilah saudaraku, bohong dan dusta itu ialah mengeluarkan cakap yang tidak berbetulan dengan yang berlaku. Itu takrif bohong. Yang kata bohong tu cakap tak lagu hak sebenar berlaku. Hak sebenar berlaku macam lain, kita buat cerita macam lain, bohong. Kata dia, adapun apabila perkataan itu berbetulan dengan yang berlaku, maka dinamakan benar. Kalau cerita lagu hak betul-betul, itu nama dia benar.
Isteri tanya, abang, awak lambat ni, suruh pergi beli ikan ya, awak yang lambat ni. Allah, dia kata di Merkit hari ni orang punya ramai. Wahai duduk di gerai depan Bank Islam, Parit Buntang tu main dan. Maka kita duduk lama kawasan ni. Tak leceh kata. Cukup leceh. Ada kerja ke Allahu Akbar. Orang lain sampai tak ada masa nak buat kerja, punya banyak kerja nak buat, dia boleh hidup main dan, naik haji ni tak tahu berapa kali. Umrah lagi batal, haji ni pun sampai berapa kali. Dan lambat tu kerana tu balik rumah abang kat bini di Merkit orang ramai. Pemohong belah dua. Dan maka bohong itu satu daripada dosa besar. Kata sini. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Katanya an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kabair qal asyirku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wa qauluz zur. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menyebutkan dan membilangkan segala yang dianggap sebagai dosa besar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa besar itu ialah sekutukan Allah, syirik, dan derhaka dua ibu bapa, dan membunuh diri, dan juga perkataan bohong. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrah dan Aiman bin Khuraim dan Abdullah ibn Umar. Dan katanya lagi, bermula hadis Anas ialah hadis yang hasan, lagi sahih, lagi gharib. Masalah menyengutukan Allah itu terbilang daripada dosa yang besar. Dia nak hurai satu-satu. Kata dia, ya ikhwan, sebenarnya menyengutukan Tuhan ialah sebesar-besar dosa yang tiada bandingnya, kerana tiada masuk surga sekali-kali melainkan dengan Islam. Ya, abang kat kita sekutukan Allah, menyengutukan Allah, ini dosa yang cukup besar. Tuhan cukup marah, tantang Tuhan. Maka jikalau berkekalan sekutunya sampai mati, maka tidaklah keluar daripada neraka selama-lama, kerana tiada hapus dosanya dengan seksa. Dosa syirik tak habis dengan seksa. Dosa-dosa lain boleh dikifaratkan dengan azab. Kita minum arak, kita berdosa, kita masuk neraka, Allah balas kita dengan azab yang disediakan di neraka. Bila habis selesai balasan, Allah lepas kita. Tapi dosa syirik dengan Allah, azab tidak boleh menghapuskan dosa syirik. Marah sungguh Allah kepada manusia yang syirikkan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan orang yang menyengutukan Allah itu ada macam-macam rupa dan sifatnya. Setengahnya sekutunya pada sembahannya, iaitu bertuhankan Allah, tetapi yang disembahnya berhala. Ada hak jenis syirik ni macam tu. Al-musyrikun sama dengan golongan al-kafirun. Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang duk lawan Nabi itu dipanggil orang-orang musyrikin. Kafir musyrikin. Kafir yang syirikkan Allah. Mereka sumpah. Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya sumpah guna apa? Wallahi, demi Allah. Dia nak marah dekat satu-satu orang, dia kata, wallahi la af'alanna zalika abadan abada. Oh, tu marah tu, harap marah tu. Kita dengar dia kata, wallahi, demi Allah, aku tak mau buat dah benda ni. Kita ingat orang Islam, rupa-rupanya Kristian. Pasal apa? Pasal memang mereka macam tu. Mereka percaya Allah juga.
Bukan kata Arab Quraisy saja mengaku bertuhankan Allah tapi sembah Tok Kong. Tokyo Genting Highland pun mengaku Tuhan ya Allah juga. Dan bila tanah runtuh di Genting Highland hari itu ni, hak mati sampai berapa ramai dengan bas ekspres, dengan kereta merodum jatuh gaung. Kan? Keluar dalam berita TV tidak. Orang pergi tanya apa nama Tan Sri, apa nama Genting Highland punya Tokyo ni. Orang pergi tanya dia, ni macam mana cerita ni, masalah landslide, masalah tanah runtuh ni. Apa jawab dia? Dengan pakai topi cowboy dia, kita duk ingat lagi. Kita tengok waktu berita tu. Dengan topi cowboy dia kata ini Tuhan Allah punya kerja. Dia kata. Topi Genting Highland pun teringat kat Tuhan Allah juga. Tapi sembah Tok Kong lah. Syirik lah. Itu nama dia syirik. Dan mereka ini dinamakan syirik dengan sembahan. Mengaku Allah Tuhan tetapi sembah Tok Kong. Pasal dia ada kepercayaan dia. Dia kata kita manusia, kita banyak dosa. Kita nak minta terus dekat Allah tak layak. Kerana kita ni banyak dosa. Tuhan ni Tuhan yang maha suci, maha mulia. Jadi kita minta dengan perantaraan Tok Kong. Tok Kong dia tak ada dosa apa. Nak dosa apa sampai dia tak boleh buat apa Tok Kong. Ya. Jadi kita minta dekat dia. Dia bersih. Jadi dia minta kat Tuhan cantik lah. Dia kata begitu. Ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan setengahnya sekutunya pada i'tiqad dan pada perkataan, iaitu dikatakannya Allah itu ada anak ataupun ada bertubuh dan berkaki dan bertangan dan berjisim dan sebagainya. Ada juga hak jenis macam ni. Dia sekutukan Allah dari segi i'tiqad, dari segi ingat dalam hati dia. Dia ingat Allah ni, dia nak takyif Allah. Takyif daripada perkataan Arabnya kaifah. Arab bila jumpa dia, bila jumpa kita, Assalamualaikum, dia kata kaifal hal. Kaifah. Kaifah tu makna dia bagaimana. Sesetengah orang dia suka takyif. Takyif maksud dia membagaimana. Tuhan ni lagu mana? Itu takyif. Ni ustaz, Tuhan ni sebelum dia buat kita, sebelum dia buat tok nenek kita, sebelum dia buat semua malaikat, sebelum dia buat semualah. Sebelum semua ni semua makhluk benda yang Tuhan bagi jadi. Maknanya semua ni sifat baharu. Jadi sebelum Tuhan buat semua benda ni, dia dah buat apa? Takyif. Itu dia panggil takyif. Itu semua cari malapetaka. Tak boleh. Dan tak boleh. Anak kita selalu lah, budak-budak tak apalah. Dia budak-budak, dia tak lah macam tu. Anak saya satu hari tengah buat kereta. Ayah, Allah tu duduk di Mekah kan? Budak-budak kan? Jadi dia duduk saja-saja tu, duduk fikir. Mekah ni kira tempat cukup baik lah kan? Jadi kalau orang ni jenis pakai serban, jenis taruh janggut, jenis lebay ni, dia kira nak pergi Mekah lah kan? Dah pergi buat haji, nak pergi balas lagi haji. Dah buat haji 2-3 kali, nak pergi umrah tiap-tiap tahun. Ni cerita orang baik lah. Dia tak ada ingat pergi kelain. Ingat duk pekin duit nak pergi haji, nak pergi Mekah. Jadi Mekah ni sepatutnya tempat baik lah. Allah duduk di Mekah kan? Budak-budak. Saya kata dah, Allah tak duduk di Mekah. Allah ni dia pakai serban ayah. Budak-budak dia punya konsep dalam kepala dia, orang yang pakai serban ni orang baik lah kan? Jadi Allah ni tentu baik punya. Sebab itu ayah dia semayang, dia berdoa minta dekat Allah. Allah ni tentu orang baik. Kalau ayah dia, tara ayah dia ni dah baik dah, Allah lagi baik lah. Kalau ayah dia pun pakai serban, Allah lagi besar lah serban dia. Budak-budak punya takyif, dia cuba nak gambarkan Tuhan tu. Tak apalah pada peringkat budak-budak. Kita tak boleh. Pada peringkat kita, pada akal yang sudah cerdik yang ada pada kita, kita tak boleh. Tajuk tu tak boleh cakap. Membicarakan zat Allah akan membinasakan kita. Tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan setengahnya mengatakan tiada Allah. Dan makhluk ini ada ia dengan sendirinya. Ada juga jenis macam ni.
Dalam bahasa Arab dia panggil golongan ini golongan mulhid. Golongan mulhid dalam bahasa hari ini dia panggil free thinker, atheist. Jenis tak ada ambil kisah. Kau kata nak pergi sembah Tok Kong pun tak ada. Dia kira dia hidup ni betul-betul cari duit, dapat duit apa lebih kurang belanja, janji hati mau seronok apa lebih kurang sudah. Allah ni semua ni sendiri jadi gitulah. Apa pula dia kata Tuhan bagi jadi apa pula ni, benda ni lagu tu aja. Ada macam ni. Dan biasanya golongan-golongan ni adalah golongan yang cerdik, pandai. Mengaji tinggi-tinggi, mengaji sampai peringkat MA, sambung sampai PhD, sampai dapat doktor, sampai dapat profesor madya, sampai dapat profesor penuh, sampai apa? Rambut luruh habis semua. Kata sesat. Ada. Ramai sebenarnya hari ini golongan-golongan yang fikir punya fikir sampai dia tak tahu sempadan dia untuk berfikir. Kita ada sempadan, kita tak bebas, sebebas-bebasnya. Kita ada sempadan dia. Kita boleh pergi dekat sempadan tu aja. Lepas pada tu jahanam kita. Baik. Dan mereka ini berkata, beredar ia daripada ada kepada tiadanya, hanya adalah tabiat semata-mata. Dan selama-lama demikianlah adanya yang demikian bila-bila pun. Dia kata soal apa semua ni tak adalah orang duk percaya pasal ada hidup selepas mati apa semua tak adalah. Lagu mana kita duk tengoklah lagu ni lah keadaan sampai bila-bila pun. Tak adalah, ni semua cerita karut lah. Ini semua cerita dongeng. Main duk abang pasal mati, masuk kubur ada muka nakir, main duk cerita dalam kubur ni Allah boleh sempit, Allah boleh luaskan kubur, Allah boleh himpit manusia yang tak beriman sampai berselisih tulang rusuk. Kata dalam kubur ada ulang sujaul aqra. Ini semua ni mengarut lah. Ini semua mengarut lah. Ini semua saja nak bagi orang Islam ni mundur. Sikit punya statement dah cakap. Ini semua ni nak bagi orang Islam ni mundur. Kalau tuan-tuan pernah tengok ada satu majalah Masa namanya. M-A-S-S-A, Masa. Kemarin dulu ada satu orang dari Perlis hantar main majalah Masa keluaran bulan Januari dekat saya. Hantar dalam envelope besar tu. Saya buka tengok majalah Masa, kemudian dia bagi satu surat layang. Ditulis dalam tu, dia kata ustaz tolong baca muka surat 15. Dia kata ustaz tolong baca tulisan tu, kemudian dia kata ustaz semak balik cara ustaz berdakwah ni betul tak betul. Ya, terima kasih. Dia tulis bawah tu. Saya pun buka lah baca muka surat 15. Buka. Penulis artikel tu dia komen lah cara kita duk dakwah lah ni. Berdakwah yang selalu mengaitkan perbuatan dunia dengan azab akhirat. Ini satu dakwah yang cukup negatif. Ni lagu kita duk habaq ni. Kita duk habaq kata jangan berbohong, kerana bohong ni dosa besar. Azab dia begini. Dia kata ini cara dakwah yang negatif. Kita membunuh semangat orang Islam. Orang Islam sentiasa hidup dalam ketakutan kerana adanya penceramah-penceramah yang semakin glamour. Dia kata yang mereka ni glamour kerana suka mempertakut-takutkan orang. Jadi dia kritik habis-habisan. Cara yang dibuat bukan oleh kita, tetapi oleh Nabi SAW. Nabi buat lagu ni. Nabi ini dibangkitkan oleh Allah mubashirina wa munzirin. Nabi ini dibangkitkan oleh Allah untuk bagi tahu berita gembira, di samping itu memberitahu berita ancaman. Nabi SAW bagi tahu bahawa kamu manusia, sebagai manusia kamu mesti ada buat silap punya. Kamu minta ampun pada Allah, limpah rahmat Allah itu luas. Kalau kamu sedang, kamu insaf, kamu bertaubat, Allah sedia mengampunkan kamu. Tapi mereka yang sampai mati tidak mau bertaubat, azab Allah sangat pedih. Nabi habaq dua-dua. Ini cara Nabi. Kalau hari ini kita nak kata cara Nabi tak betul, hang siapa? Dan surat itulah dia kata sila ulas
apa nama dia tulis ni di Masjid Sultanah Bahiyah semalam lah. Semalam saya pergi Masjid Sultanah Bahiyah, letak gila ulas. Saya tak ulas di sana, saya ulas di Taman Krias. Saya tak suka melayan apa nama jenis-jenis macam ni. Kalau dia tulis surat layan, kita layan, dia syok tengok kita duduk melompat tu. Dia syok, dia duduk gelak lah kita. Tahu ustaz ni kalau nak bagi dia hangat, hang tak pergi sekeping kat dia, tak bagi dia hangat. Kita ni jadi orang duk main wayang kulit. Tak mau. Tak mau, saya saja tak ulas semalam, biar dia sakit hati. Kan biar dia kata apa ni ustaz ni tak dapat ke surat ni posmen, tak dia bawah posmen ya. Dia pergi walhal saya dapat dah saja, saya tak ulas. Saya main habang di sini. Kan. Manusia ni dia macam-macam jenis. Ada yang sentiasa hari-hari duk fikir macam mana aku nak buat nak bagi Islam ni didaulatkan oleh orang ramai. Ada orang hari-hari duk fikir macam mana cara aku nak buat supaya Islam ni orang mau dengar, orang mau terima seruan Islam. Ada orang yang hari-hari duk fikir macam mana aku nak buat, aku nak kelingkup bang puak-puak duk buat kerja Islam. Ada? Dia masing-masing orang bukan boleh sama. Tak boleh sama. Jadi cerita dia satu aja. Kita buat kerja ni dengan niat satu aja. Allah yang nilai kita, bukan manusia. Kalau kita buat manusia tak suka, manusia akan tunjuk tak suka dia tak main mengaji. Habis. Kita tahulah dia tak suka kat kita. Sudahlah. Kalau kita buat, kita nampak orang suka cara kita. Orang suka cara tu. Orang rasa dia main, dia dapat sesuatu daripada kuliah ni. Dia dapat kesedaran, dia dapat ilmu, dia dapat ubah diri dia. Alhamdulillah. Tidak ada sebab untuk kita ubah cara lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dia kata di sini dan setengahnya mengatakan Allah tak ada, makhluk ni ada dengan sendirinya dan semua itu berlaku dengan sendiri semata-mata. Dan sekalian yang tersebut itu yakni menyengutukan Allah lah namanya. Semua yang disebutkan tadi itu dinamakan menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana diserupakan dengan makhluk ataupun dinafikan akan wujudnya, maka ialah sebesar-besar maksiat dan sebesar-besar dosa yang tiada bandingannya. Kita sekutukan Allah itu dosa yang cukup besar. Tak ada bandingan dosa yang lebih besar daripada dosa menyengutukan Allah. Nombor satu Tuhan Allah ialah menyengutukan Allah. Dan dinamakan dia kafir. Tiada sah apa ibadatnya atau apa kebaktiannya di sisi syarak, melainkan dengan membuang semua i'tiqad itu dan menyembah Allah semata-mata. Orang yang syirik ni tak ada ubat, melainkan dia kena berhenti semua amalan syirik dia, taubat dengan taubat yang nasuha, kemudian perbetul balik. Apa yang silap itu ikut lagu yang Allah suruh. Serta mengakukan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Adapun jikalau tiada dibuang sekalian i'tiqad yang tersebut itu, serta percayakan Allah dan firman-Nya dan berimankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sabdanya, maka kekallah ia di dalam neraka. Kerana telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Maksudnya bahwasanya orang-orang yang tiada percaya akan Allah dan firman-Nya dan berimankan Muhammad serta sabdanya daripada orang Yahudi dan Nasrani dan segala yang menyembah tok pekong dan menyembah matahari, bulan, bintang dan api dan lainnya, maka semua orang itu tempatnya di akhirat masuk di neraka Jahannam dengan hal keadaannya kekal mereka itu selama-lamanya di dalamnya. Kesian no? Kan? Cina ni bukan tak ada yang baik. Ada. Kita pun berkawan dengan Cina, dengan Hindu ni kita pun berkawan. Ada di kalangan mereka baik. Cukup baik punya. Kadang-kadang kita jadi kawan baik dia, kita pun kesian kat dia. Dia ingat-ingat sekali tu kesian lah kat hang ni dah perangnya baik, semua elok, suka tolong orang dan sebagainya. Cuma dengan kerana hang kapiak saja isu hang masuk neraka tak keluar-keluar dah. Kesian lah. Masuk neraka tak keluar.
Sampai bila? Sampai bila-bila. Bukan boleh minta berhenti. Bukan boleh minta, ya Allah, berhenti buanglah azab ni, bagi aku jadi batu lah. Tak boleh. Kata dia ditakdirkan jadi manusia. Kata dia ditakdirkan melalui umur akhir baligh, maka dia akan diletak sama ada di surga atau di neraka. Kesudahan dia sama ada di surga atau di neraka. Kalau sebelum matinya dia masuk Islam, insya-Allah. Kalau dia berdosa pun, setelah selesai ditebus segala dosa dia di neraka, dia masuk surga. Tapi kalau sampai matinya dia musyrik, kafir kepada Allah, neraka selama-lama. Dibina di atas rasa insaf dan kesian itulah kita kena dakwah dekat mereka. Kena dakwah. Tambah-tambah pula duduk sebelah rumah kita di taman. Allahu Akbar. Baik pula dengan kita. Sehingga kan cuti-cuti sekolah kita nak pergi berjalan mana-mana, kita percaya kat dia sampai pergi tinggal kunci kat dia. Tolong tengoklah malam-malam, tolong masuk dalam rumah, pasang lampu. Percaya kat dia walaupun dia bukan orang Islam. Tapi kerana baik budi dia, kerana kita percaya kat dia. Alangkah kesiannya mati dia esok di neraka selama-lamanya. Cari peluang, cari ruang, cakap pasal Islam dekat dia. Cari mana-mana kita boleh dapat buku-buku yang cerita pasal Islam, yang huraian buku itu mereka boleh terima. Bagi. Kalau Cap Steven boleh masuk Islam, hidayah itu satu soal lain. Tetapi sebab musabab dia masuk Islam. Yusuf Islam ataupun Cap Steven masuk Islam, sebab musabab dia apa dia? Sebab Quran terjemahan yang diterjemahkan oleh Yusuf Ali. Itu jadi punca dia nak boleh buat keputusan masuk Islam. Abang dia satu orang padri, cukup kuat Kristian, tiba-tiba masuk Islam. Dia terkejut dah. Dia tengok abang dia masuk Islam, dia dah terkejut dah. Satu orang padri masuk Islam. Dia kata ini dahsyat. Tapi dia fikir balik, dia ni jenis gila agama ni, sat agama ni, dia ni tak boleh pakai. Dia lupa abang benda tu. Dia duk kira dengan stage show dia, dengan menyanyi dia dan sebagainya, dia lupakan cerita abang dia masuk Islam. Sehinggalah tiba satu hari lahir dia. Abang dia pergi rumah dia, dia buat parti, minum arak, tungin terbalik, seronok dalam rumah dia. Abang dia pergi rumah dia, abang dia dah masuk Islam, ketuk pintu rumah dia, masuk pergi jumpa dia. Abang dia salam dengan dia, abang dia ucap selamat hari lahir pada dia. Abang dia bagi satu bungkusan dekat dia. Abang dia kata, benda ni benda suci, letak di tempat yang tinggi dan jangan kamu hina dia. Dia pun tak apalah, abang dia bagi, dia pun ambil, masuk dalam bilik tidur dia, buah atas lemari. Lepas tu turun main duk bergencok, nari lupa balik. Habis majlis dah lerah, semua tetamu balik. Dia nak tidur malam tu, dia kata, bila nak tidur tu, dia kata mungkin ini hidayah Allah. Allah gerakkan hati dia. Teringat bungkusan abang dia bagi. Ambil, buka, dia kata, for the first time, bila dia buka, dia kata, I saw the word, the Holy Quran. Untuk pertama kali aku buka bungkusan tu, tengok satu word di atas kulit buku tu, the Holy Quran. Dia kata, bila saya tengok saja, dia kata, I feel something strange in my heart. Rasa satu macam dalam hati. Aku buka, dia kata, aku cuba baca makna dia saja dalam bahasa Inggeris. Quran tu dia tak hati baca, dia baca makna dalam bahasa Inggeris. Dia kata word by word, dia kata sentence by sentence, dia baca. Dia kata benda tu memberi satu macam dalam diri dia. Dia tak tahu nak abang apa, tapi satu macam. Start daripada tu, dia pergi mana pun buat stage show, pertunjukan pentas, dia bawa Quran tu, buah dalam buku, buah dalam beg baju dia. Bila habis semua stage show dia, balik ke hotel, sebelum tidur dia akan buka baca. Akhirnya dia masuk Islam. Pernahkah kita cuba buat lagu tu dekat jiran sebelah rumah kita? Duk berjiran ni dah masuk 12 tahun dah. 12 tahun jiran sebelah rumah kita tak reti tentang Islam sepatah pun. Tak reti apa. Yang dia tahu kita duk pergi masjid. Yang tu dia tahu.
Yang dia tahu orang sebelah rumah dia ni orang Islam, dia ni jenis kuat agama, bagus. Dia tak tahu apa. Kita tak pernah approach dia. Tak ada apa je, sambil petang-petang balik jumpa dia, halo mister apa ke, bagi kat dia satu buku. Dia kata apa ni tak ada masa nak baca. Tak apa, you just keep it. Ambil lah. Ambil, tak mau baca pun tak apa, ambil simpan. Bagi tu. Orang Kristian buat macam tu. Orang Kristian buat macam tu. Bagi. Bukan dia bagi tu, dia harap kita baca. Tak baca pun tak apa, tapi dia bagi. Kita bila main satu masa, kita tak tahu nak buat apa, punya duk bengong baca. Time tu dia nak tu. Saya selalu buat contoh. Kita pergi hotel-hotel besar, hotel-hotel yang berbintang-bintang. Kita pergi duduk di sana, cuba tarik lelaki tu, mesti ada Bible. Mesti ada ya. Hotel besar lah. Kalau rumah tumpangan apa orang tu tak ada lah. Rumah tumpangan apa tiap buah apa tak ada lah. Ni hotel hak besar-besar ni, Batu Feringgi, Tanjung Bunga apa tu, hak derek-derek tepi pantai. Cuba tarik laki dia. Tarik The Holy Bible ada dalam tu. Dia bukan tulis di situ mesti baca. Tak? Dia bubuh aja. Saja buat umpan. Kita pula bila duduk di hotel tu, duduk tak tahu nak buat apa. Kita punya kerja malam ni pokok dah, siang ni tak tahu nak buat apa. Duduk pergi balik buka peti ais, tengok saya lagi, buka lemari, tengok saya lagi, masuk duduk kondalan kolam dia apa. Tak tahu lah nak buat apa, tak tahu dah nak buat apa. Buka Bible ni, baca habis. Itu yang dikatakan, cuba sedaya upaya kita nak jadikan itu sebagai salah satu daripada ikhtiar kita untuk nak tarik dia supaya dia berkenan dengan Islam. Kita kena cuba benda-benda macam ni. Baik. So di sini dia beritahu dekat kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dah berjanji dalam Quran, orang yang mati kafir tempat dia di neraka selama-lama. Bermula mereka itulah orang yang sejahat-jahat makhluk Allah. Firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Maksudnya bahawa sesungguhnya orang-orang yang percaya mereka itu akan Allah dan Rasulnya dan beramal mereka itu akan amal yang saleh, maka mereka itulah orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Orang yang baik ialah orang yang beriman dan beramal saleh. Firman Allah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka itu di sisi Tuhannya ialah syurga Adnin yang berlari di bawahnya beberapa sungai. Hal keadaannya kekal selama-lama di dalamnya. Sudi Allah Ta'ala daripada mereka itu dan sudi mereka itu daripadanya. Demikian itulah bagi orang yang takut akan Tuhan. Yang ni kena percaya aja. Apa pun tak boleh buat. Percaya aja. Bahawa kita duk buat baiklah ni, kita duk buat yang lagu Allah suruh lah ni, balasan dia duk ada dah di sana. Duk tunggu kita aja. Duk tunggu kita aja. Percaya yang tu. Kalau kita tak percaya yang tu, orang main kocak sikit, sebungkai habis. Kalau kita tak percaya yang tu, orang main kocak sikit. Dia kata yang hang tidur ni semua ni hang boleh apa? Dah vibrate dah bergoncang. Tapi kalau kita percaya yang ni, orang main lah kata apa pun kat kita. Kita kata tak apa, aku percaya pada janji Tuhan. Pegang teman. Soal kata dengan soal yakin dan percaya tak boleh sama. Kita lah ni, kita nak pi sampai ke tahap kita yakin pada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah. Dosa besar yang kedua ialah derhaka dua ibu bapa. Dan terbilang itu sebagai dosa besar. Wahai saudaraku, orang yang derhaka kepada dua ibu bapa itu ialah orang yang menyalahi kehendak keduanya. Mana-mana yang diharuskan oleh syarak. Selagi mana ibu bapa nak kepada benda yang diharuskan oleh syarak, kita tak boleh derhaka pada dia. Maka pada zaman kita sangatlah banyak berlakunya, sehingga ada yang jadi antara anak dan dua ibu bapa itu bermusuh-musuh. Na'udzubillah min dzalik. Dia kata Allah ni cukup banyak.
Bukan setakat rasa tak puas hati pada ibu bapa, bahkan istihar seteru dengan mak dengan ayah. Seteru. Subhanallah. Berlaku dalam masyarakat hari ini. Maka derhaka pada ibu bapa itu satu daripada dosa besar. Wajiblah atas orang yang berdua ibu bapa menjauhkan diri daripadanya. Wajib. Selagi mana ibu bapa ada, wajib kepada kita jaga. Jangan sampai kita berdosa dengan mereka ni. Dan turut junjung apa kehendak kedua ibu bapa itu, mana-mana yang diharuskan oleh syarak. Dia nak ni tunaikanlah. Tunaikanlah. Kita baca di masjid Sungai Rambai baru ni. Kan? Hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata anak adalah hak ibu bapa. Oleh itu harta anak juga adalah hak ibu bapa. Main hadis sahih. Seorang sahabat pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bapa aku sudah mati. Bolehkah aku gunakan duit peninggalan dia untuk buat baik kepada dia? Nabi kata, bukan sahaja boleh, bahkan kamu dan harta kamu adalah hak bapa kamu. Mengikut jumhur ulama, dia kata apa? Dia kata seorang bapa boleh ambil duit anak dia, walaupun tanpa izin anak dia. Cuma mengikut satu pendapat lain, dia kata sebaik-baiknya dia kata minta izin dulu. Tapi kalau tak minta izin, bapa tidak dikira berdosa. Power pak ni, nampak mana? Power cukup dahsyat ni. Mana kata balik sorong lagi singgah ambil. Boleh ke balik kita? Buat bagi elok lah. Buat bagi elok. Bagi pihak anak, tak boleh lah. Pak Mai abang kata ni, apa nama dia ingat nak perbaik bilik ayam sikit. Tu panggil dah tukang mai tengok. Tu dia kata dalam 5,000 gitulah. Aku duk simpan-simpan ada dalam 3,000. Tu kalau hang ada sikit nak minta pinjam lah dulu. Oh, bilik ayam hang cantik. Marah pak pula. Bilik ayam hang nak minta duit kat aku. Jahanam anak ni. Tak boleh. Tak boleh. Sebagai anak tak boleh kata begitu. Ambil buat keluar duit, cuma habaq ke dia lah. Saya pun duk pekin duit ni lah. Nak beli sekian-sekian benda kan. Tapi tak apalah, dapat nak pakai, pak ambil dulu lah. Dan sambil kata tu, sambil ingatlah hati, mudah-mudahan dia tak dia ambil. Atau dia pun jenis ibu bapa yang faham ni, dia pun tak apalah, kalau begitu tak apalah. Nanti aku tanya dia pahak lain dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah dia lah. Bukan kata tak bagi, nak bagi, cumanya itulah kan. Dia benda ni dia kena dua-dua pihak tu ada persepahaman. Anak pun bukan niat tak mau tolong pak, nak tolong. Pak pun bukan niat nak perban anak dia. Cumanya dia betul-betul dalam keperluan, dalam kesempitan. Kalau dia tak dalam kesempitan, dia pun malu muka nak pergi minta kat anak ni. Anak pun jangan buat tak faham. Bila tengok ibu bapa ni, fahamlah apa keperluan dia. Bagi saya. Mana yang kita boleh bagi saya. Itu yang ditunjuk oleh Islam pada kita. Nak bagi jadi elok masyarakat ni. Baik. Dia kata maka derhaka pada ibu bapa tu satu daripada dosa besar. Dan wajib menjauhinya. Dan turut junjung apa kehendak kedua ibu bapa, mana yang diharuskan syarak. Maka apabila dipanggilnya engkau, maka hendaklah lekas menyahutnya dan segera datang kepadanya dengan merendah diri. Saya rasa semua kita pernah dengar dah cerita seorang abid billah, nama dia Juraij. Kan? Kalau duk mengaji kat tu guru Haji Mat Taman Kati apa semua mesti dengar lah cerita ni. Kan? Juraij. Seorang abid billah, kuat beribadat pada Allah. Terlalu rindu dan cinta daripada Allah sampai peringkat dia buat pondok, buat dangau satu, nak asingkan diri dia, nak uzlah, nak ibadat, tak mau orang lain kacau dia. Allah uji dia dalam ibadat. Dia tengah semayang, mak dia main. Dia tengah semayang sunat, mak dia main. Mak dia panggil Juraij. Dia tengah semayang sunat. Teringat dalam hati dia, mak aku main. Tapi aku tengah semayang. Tak apalah, takkan mak aku tak faham kot.
Tunggulah sampai aku habis semayang. Dia habis semayang, keluar pergi, mak dia tak ada, baliklah. Tak apalah, dia pun sambung semayang lagi dan sebagainya. Beberapa kali mak dia main duk tikam masa dia tengah duk semayang sunat. Akhirnya mak ni pun mulut tak tahan. Mak dia kata lah, dia kata, ya Allah, alim sangat anak aku ni, sampai dia tak peduli dekat aku. Mudah-mudahan engkau tunjuklah sesuatu pada dia. Mak ni, yang ni kita pesan sangat dekat mak ni, mulut tu jagalah. Mulut tu jaga. Sebab dia antara doa yang makbul ialah doa ibu pada anak dia. Makbul. Apatah lagi doa ibu kepada anak tu kena pada masa mustajab doa. Habislah anak dia, habis. Dia kata kat anak dia, hang ni perangai macam jemuan. Pam, kata jatuh masa mustajab doa. Jemuanlah anak dia. Jangan duk kata benda itu. Benda tak elok ni jangan duk kata. Kita sebagai suami, sebagai bapa pada anak-anak ni, kita mau tolong kontrol benda ni. Orang perempuan mereka punya mulut yang ni tak boleh tahan. Dia suka kata tu tak syok dah. Kita sebagai bapa budak ni dengar pun tak syok. Budak-budak lebih-lebih lagi tu koyak hati daripada dia. Kan? Kita sebagai pak ni bila dengar dia kata macam tu, mau peringat sikit lah. Sikit mau kata kat dia. Tersaduk kata lagu tu, anak kita. Ayah dia memang selalu sokong anak. Dah aku tak sokong anak, nak sokong siapa? Nak sokong hang tak betul. Kata-kata kan. Aku ada 2 orang aja depan aku lah ni. Tak sokong hang, sokong anak. Tak sokong anak, sokong hang. Jadi nampak hang tak apa betul, aku sokong anak. Kata-kata kan. Biar dia marah kita tak apa. Jangan dia duduk marah anak dia tak mau. Takut kan ni mustajab apa yang dia kata jadi seperti mana yang jadi pada Juraij. Lalu akhirnya Allah fitnah Juraij. Tetapi oleh kerana Juraij ini abid billah, dia dikehendaki oleh Allah melalui fitnah itu, walaupun di akhirnya Allah lepas dia daripada fitnah tu, tapi dia kena fitnah tu. Pasal apa? Pasal doa mak dia. Muslimin dan muslimat yang dia rahmati Allah sekalian. Jadi dia kata kalau ibu bapa panggil, sahut panggilan dia. Dan cukup cergas menanti hendak menjunjung apa suruhnya atau kehendaknya. Jika dilarangnya apa suatu yang tidak disukainya, maka hendaklah turut junjung. Sama ada dia suruh ke, dia larang ke, kena ikutlah. Jangan sekali-kali membuat congkak ataupun mengangkat muka. Congkak ni maksud bongkak lah. Jangan sekali-kali tunjuk kita tu timing dekat ibu bapa. Jangan. Hang jangan duk berasa megah. Hang jadi lagu hang la ni dia yang belah. Kamu ingat yang tu. Ni hang jadi lagu hang la ni berniaga berjaya dan sebagainya. Dalam pelajaran berjaya. Jadi lagu hang la ni siapa belah hang? Siapa didik hang? Siapa bagi kasih sayang kat hang? Siapa? Depan ni orang yang hang duk pandang hina lah ni. Depan ni yang belah hang jadi lagu ni. Mengingat yang tu. Ingat yang tu, insya-Allah hilanglah bongkak dan sombong. Berapa tahun ni belah ni, berapa tahun nak boleh keluar universiti, keluar jadi macam lah ni berapa tahun dia belah kita. Berapa banyak duit dia habis kat kita. Kata dia panggil kita balik Ustaz, kita jawab tak boleh balik. Allahu Akbar. Tak apalah hari ni hang buat kat dia, esok anak hang buat kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Islam susun cukup cantik. Dan jikalau hendak tanya dan bercakap dengan dua ibu bapa, maulah bertutur halus dan kata-kata yang manis dan sebagainya. Kan? Kadang-kadang kita tengok depan mata kita kesian. Yang mak ni tua. Bila tua ni maklum sajalah, telinga pun korang, mata pun korang. Biasalah orang tua. Kita esok pun kalau panjang umur, tua macam tu jugalah jadinya. Telinga korang. Jadi anak-anak ni, dia kunci dah dalam kepala dia. Mak dia pekak. Bila bercakap dengan mak ni, dia jerit dolah Allahu Akbar. Jerit. Kami nak pergi badan. Abang orang tua ni dengar semua. Aku tak pekak dia kata. Sedih tu, sedih. Aku tak pekak dia kata. Sungguhlah telinga dia tak apa dengar. Tapi jangan sampai cara tu kecil hati dia.
Tak maulah sampai macam tu. Kan? Tapi itu yang kita duk tengok hari ni. Itu yang kita duk tengok hari ni. Dia buat lebih kurang ni. Mak ni bukan dah rega dalam hidup dia. Tak ada rega. Dia tak nampak mak dia tu memberi sumbangan pada dia. Macam budak-budak sekolah hari ni lah. Budak-budak sekolah hari ni dia tak melihat guru tu memberi sumbangan pada dia. Ni hari guru tak apa hari ni. Pernah yang mata pula lah cik guru ni. Kan? Budak-budak dia dari segi adab guru bukan ada lah ni, tak ada. Dan kita boleh baca lah cerita macam mana Imam Syafi'i belajar dekat Imam Malik, tidur malam kaki tu tak suar pergi belah rumah Imam Malik tu, takut ilmu tak berkat. Imam Syafi'i tu tidur malam, kalau dia tidur rumah Imam Malik tu ada dengan pintu belakang, dia tak unjuk kaki ikut tu, dia unjuk kot lain. Pasal apa? Hormat tok guru. Budak-budak lah ni pergi supermarket, dia beli barang, cikgu dia pun beli barang, duk beratuk berturut-turut tu, dia duk depan, cikgu dia duk belakang. Dia kelim, tengok ekor mata ya cikgu dia ada belakang. Putlah nak beralih, Assalamualaikum cikgu. Tak ada. Dia kelim ekor mata ya. Dia buat tak? Dia buat macam tak nampak kita. Budak lah ni. Itu yang duk jadinya. Mana silap tak tahu. Tang mana dia punya silap tak tahu. Bukan budak sekolah biasa ni, duk mengaji pondok pun macam tu juga. Kotlah kita nak kata salah sistem. Sistem pun ada salah. Pondok. Belah keluar daripada pondok, ketayak lipat buah dalam pakit, dia duk tengok wayang di panggung wayang dan sebagainya. Bukan sikit lah tu buat kerja lagu tu. Tok guru pesan jangan isap rokok, balas sampai berkelun nasihat. Tok guru dapat tangkap dulu kalau di pondok pokok senang kepala baca Allah yarham Tok guru Haji Ahmad Tuan Husin apa semua dulu ni marah sungguh anak-anak murid ni kalau isap rokok. Kalau dapat tangkap kat dia saja malam-malam pergi round kok pondok, round kok pondok nak dengar apa budak-budak duk buat dalam pondok tu. Duk melawak ke duk main ke duk isap rokok ke duk apakah, dalam-dalam dia duk rompiung putih rokok ranting keluar. Dia kutip muntir rokok tu. Kutip. Esok cerah, lepas sembahyang subuh, dia nanti panggil. Budak yang duduk di pondok ni, turun main, dia ikat putih rokok tu dengan tali ropiah. Suruh heret putih rokok tu pusing pondok. Pun tak hormat tak mana pun. Tak hormat tak mana pun. Bahkan ada yang sampai satu peringkat orang kata ke dia, hang dulu bukan anak murid Tok Guru Haji Ahmad Husin kan? Aku mengaji kat dia pusatnya. Aku mengaji kat dia pusatnya. Aku hang mengaji mana yang lama? Aku Amerika. Daripada pondok tu pergi Azhar, balik daripada Azhar pergi sambung buat MA di Amerika. Dan jadi padam habis. Hak pondok ni pun padam, hak Azhar pun padam. Hak timbulnya Amerika je. Ameriki orang Arab dia dah. Kan? Biasalah hak duk jadi macam tu biasa. Budak sekolah saya, sekolah irsyad pun ramai macam tu. Dulu mengaji sekolah irsyad sampai tingkatan 3, tingkatan 4, 5 pergi kolej Islam. 4, 5 pergi kolej Islam, lepas tingkatan 5 masuk universiti dan sebagainya. Keluar bagus punya kerja, jadi lawyer dan sebagainya. Berjaya. Bila budak-budak sekolah hak duk mengajilah, budak sekolah irsyad hak duk mengajilah, dia buat kajian pasal tokoh yang berjaya dan sebagainya, orang pilih dia lah pasal tahu kata dia bekas budak sekolah kita. Jumpa, buat appointment, jumpa dan sebagainya. Jadi dari antara soal jawab interview tu orang tanya lah, dulu apa nama encik apa nama ni belajar sekolah agama ke? Betul tak? Sat saja. Sat saja. Mau aci boleh ni? Jangan orang tahu kata aku mengaji sekolah agama lagi cantik. Tahu ni semua leceh. Leceh. Nak hora tak boleh. Nampak? Kita cerita tentang realiti ilmu hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia jadi satu orang yang bongkak, yang sombong dan sebagainya, terlupa bahawa dia asal daripada lubuk agama. Terlupa.
hilang hormat kepada orang-orang yang berjasa kepada dia. Maka sebarang maksiat dan derhaka ke atasnya janganlah sekali-kali didatangkan, kerana yang demikian itu mendatangkan dosa besar belaka. Masalah bala dan dera yang menimpa ke atas orang yang derhaka ibu bapa, kata dia, banyak sangat. Dan telah datang beberapa hadis yang menunjukkan atas yang demikian, iaitu yang tersebut dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Katanya, an Amru ibnu Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitul khams wa addaita zakata mali wa addaitu zakata mali wa sumtu ramadan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hadha kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i yawmal qiyamati hakadha wa nasaba usbu'aihi ma lam yaqqa walidayhi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Amru bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu. Katanya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya, ya Rasulullah, telah naik saksi hamba akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Tuhan hamba adalah pesuruh Allah, dan sembahyang hamba akan 5 waktu, dan hamba tunaikan zakat harta hamba, dan puasa hamba akan bulan Ramadan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala mendengar akan perkataan laki-laki itu, maka kata dia, siapa mati atas ini sekalian yang kamu kata itu, nescaya adalah ia beserta Nabi dan Siddiqin dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Masuk ia semacam ini, dan membetulkan ia akan 2 jarinya, isyaratkan besertanya. Maka sabdanya, selama tidak derhaka akan 2 ibu bapa. Maka jikalau derhaka akan 2 ibu bapa, maka tidak dapat beserta mereka itu jikalau mengerjakan sekalian yang tersebut itu sekalipun. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kata Nabi, orang-orang yang sembahyang cukup 5 waktu, sembahyangnya Allahu Akbar, cukup bagus. Tak sembahyang di rumah dia, sembahyang di masjid. Dia habaq pula dekat orang hak sembahyang di rumah, hang sembahyang tak sah, dia kata. Hang kena sembahyang di masjid baru sah, dia kata. Sembahyangnya alhamdulillah. Zakat tak pernah cuai, sentiasa keluar zakat. Bulan Ramadan puasa cukup. Semua benda yang disuruh dia buat elok. Kemudian mati pula dia dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang baik-baik tadi. Kata Nabi SAW, orang yang macam ni semasa hidupnya sembahyang, jaga elok, puasanya elok, zakat, hajinya semua buat elok, insya-Allah dia akan masuk surga bersama dengan para nabi, bersama dengan golongan syuhada dan siddiqin. Dan masuknya mereka itu, Nabi kata seperti ini, Nabi buat 2 jari dia. Seperti ini, maksudnya masuk sama dengan nabi-nabi ke dalam surga. Kata Nabi SAW, syarat dia satu saja. Syarat dia, selagi mana dia tidak derhaka pada ibu bapanya. Cuma yang tungging terbalik dan sebagainya, buat ibadat punya banyak. Bila dia semak-semak, ada kes dengan ibu bapa ada sangkut sikit, tergendala dia, tak boleh masuk surga. Sama dengan syuhada, siddiqin dan para anbiya. Besarnya berbuat baik kepada ibu bapa ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata dia, maka sabda Nabi SAW, tak kala mendengar perkataan laki-laki yang demikian, siapa mati atas yang seperti itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga, kecuali kalau dia ada sangkut dengan ibu bapa. Dan satu lagi hadisnya begini, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
kullu dhunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa inna allaha yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qabla al mamat. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, sekalian dosa ditakhirkan balasannya oleh Allah sekira kehendaknya sampai hari kiamat, melainkan dosa derhaka bagi dua ibu bapa. Maka bahwasanya Allah Ta'ala segerakan siksanya bagi yang empunyanya di dalam masa hidup sebelum mati. Ya, Nabi sebut khas benda ni. Dosa lain takhir. Hang minum arak, hang berzina, hang berjudi dan sebagainya, dosa-dosa ni semua takhir. Nanti kiamat, nanti akhirat esok kita balas. Tapi kata Nabi, jaga dosa dengan ibu bapa, Tuhan segerakan. Sebelum mati mesti kena. Sebelum mati mesti mau kena. Maka orang yang melawan apa kehendak ibu bapa itu dalam masa hidupnya dapat apa bala itu. Dan telah kami lihat dengan mata kepala beberapa banyak laki-laki yang mengazab akan ibu bapanya. Ini pengarang kitab ni, Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kata, yang tengok dengan mata kepala saja pun dia kata tak tahu nak abang dah berapa punya banyak. Anak-anak laki-laki yang duk buat tahanan kat mak pak ni. Banyak sangat. Paling banyak apa dia? Sayang bini. Yang tu paling banyak sekali. Yang tu paling banyak sekali. Sayang bini punya pasal mak pak kecil hati. Nikih paling banyak. Hak nak pergi tendang mak ni tak ramai. Hak nak pergi tendang mak ni tak ramai. Hak nak pergi buat cara fizikal sakit ni tak ramai. Bagi sakit hati, ramai. Hak bagi kecil hati, lagi ramai. Baik, maka Tuhan panjangkan umurnya di dalam kefakiran dan Tuhan hina akan dia. Dia kata, di antara azab atas dunia, orang yang buat lebih kurang dekat ibu bapa ni, yang pertama sekali, Tuhan bagi dia panjang umur. Tapi dalam dua keadaan. Yang pertama, fakir. Fakir bukan merujuk kepada tak ada duit. Tapi fakir merujuk kepada hati dia sentiasa rasa tak cukup. Itu fakir. Yang dikatakan fakir ni ialah orang yang sentiasa rasa tak cukup. Itu orang fakir. Dan orang kaya ialah orang yang rasa dah cukup. Itu fakir dan kaya mengikut tafsiran yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Bila orang tanya dia, wahai Ali, yang kata orang kaya tu siapa? Ali kata orang kaya ialah orang yang rasa cukup dengan apa yang Tuhan bagi kat dia. Kaya dia. Fakir ni siapa? Dia kata fakir ialah orang yang sentiasa rasa tak cukup apa yang Tuhan bagi kat dia. Bukan dilihat pada duit dalam akaun ada banyak mana, bukan dilihat pada aset yang ditinggalkan banyak mana. Tak. Itu bukan penentu kaya dan miskin. Kemudian dia kata Tuhan palingkan anak-anaknya pula memperbuat akan dia seperti dia buat kepada ibu bapaknya. Ini azab. Dia buat kat mak pak dia, esok anak-anak dia besar, anak dia buat kat dia. Dan jadilah mereka itu satu perumpamaan jahat antara kaum keluarga. Sehingga kan kita ni jadi contoh jahat dalam keluarga. Mak pak ni duk kata kat anak lain. Dia kata, mak pesan kat cik, kata kat adik kecil tu, mak pesan kat cik, cik jangan jadi macam abang esok ni. Janganlah kalau mak kata lagu tu kat kita. Pesan kat adik haduk mengaji sekolah rendah lagi ni. Adik, mak nak pesan kat adik nah. Sambil pesan sambil yang mata duk belenang ni. Mak nak pesan kat adik, adik jangan jadi macam abang nah. Yang mata leleh dada sebab nak keluar satu-satu kalimah daripada mulut tu petah. Sedih dengan apa yang anak ni buat. Dan dapat mereka itu kesia-siaan. Orang yang buat lebih kurang ke ibu bapa ni, kalau kaya pun sia-sia aja, tak ada apa sebenarnya, kosong aja. Dan zahir atas mereka itu jahat pada akhir umurnya. Yang ni kita takut dengan. Dekat nak habis umur, dia akan main jahat. Sebab dalam setengah riwayat kata,
Godaan yang mai kepada manusia dekat-dekat nak mati ni kadang-kadang dalam bentuk mak dia mai menggoyang-goyangkan susu badannya. Anak yang nak difitnah ketika mati ni, dekat dia nak mati, dia nampak rupa mak dia mai. Dia nampak, orang lain tak nampak. Mak dia mai duk goyang susu badan. Mak dia kata, tengok ni, susu ni lah yang membesarkan kamu masa kamu kecil dulu. Dengar cakap aku mak kamu. Matilah di atas agama Yahudi. Iblis dia buat kerja lagu tu. Iblis tak boleh buat kerja lagu tu kalau Allah tak izin dia buat. Tapi bagi kes-kes yang tertentu Allah izin. Pasal apa? Pasal dia ni dulu buat lebih kurang kat mak dia. Maka hujung umur dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jahat menimpa. Nauzubillah. Jangan tu cari. Benda-benda ni jangan cari. Kalau kena kat kita menyesal tak sudah lebih-lebih. Jangan cari. Dan tiada diberkatkan Allah pada anak-anaknya. Demikianlah setengah daripada balasan Allah yang maha perkasa lagi maha kuasa ke atas hamba yang derhaka. Dipohon kepada Allah agar selamat dan taufiknya. Amin. Wallah.